WHI Extra yang kami akan terus bawakan kepada anda busana fashion pengantin yang mungkin dapat memberi inspirasi kepada anda yang masih lagi tercari-cari apakah gaya yang sesuai untuk digayakan menjelang hari bahagia anda nanti. Tadi pengantin-pengantin dah ambil mood duduk bersanding. Kita pula menggantikan mak-mak pengantin. Mak pengantin. Sebab tadi mungkin dah nampak bapak pengantin dah duduk. Ni mak pengantin dan juga kakak pengantin. Baiklah, kita juga Lina, bakal pengantin. Sekejap lagi kita nak tahu. Kita akan bersama dengan dua perekat fashion hari ini dan juga perunding perkahwinan yang mana hari ini dekorasi pelaminan ini ditata rias oleh EE Bridal. Ini dia tuan empunyanya. Mama Azhari, apa khabar EE? Ya, alhamdulillah sihat. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasihlah, rasa juga bersanding dengan Ramin. Okey, kita juga bersama dengan pereka fashion terkenal yang sedang meningkat naik di Malaysia. Kita bersama dengan Chanel Harun. Apa khabar Chanel? Baik, Kak Fiza. Terima kasih jumpa kita. Mungkin ramai orang biasa dengar nama Chanel tapi tak pernah lihat orangnya. Ini tuan empunya badannya. Ya, saya. Orangnya. Terima kasih. Dan bakal pengantin kita Lina. Bakal pengantin, kakak pengantin, inilah orangnya Asmida yang mengalunkan suara merdu tadi. Okey, terima kasih bersama kami hari ini. Asmida, sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih undang saya pada majlis hari ini. Ya, tarikh majlis bila? Bulan 5 tapi tak tahu tahun. Tahun belum Tahun tak tahu bila. Okey. Baiklah. Berbalik kepada topik kita hari ini, kita nak bercerita tentang busana Raja Sehari. Ini antara perkara paling penting dalam sesebuah majlis perkahwinan untuk kita merealisasikan setiap impian, setiap keinginan bakal Raja Sehari. Bagi Chanel sendiri, untuk kita lihat berada di tahun 2020 ini, apa yang masih ataupun dikekalkan dalam fashion busana Raja Sehari ini? Okey, bagi saya untuk tahun 2020 kita dapat lihat banyak koleksi tradisional yang kita keluarkan semula untuk tahun ni sebab banyak kita lihat bakal pengantin kita diorang nak pakai songket. Macam satu ketika dahulu fashion songket kurang popular, untuk tahun 2020 dah kembali popular. Kita olah balik dengan potongan baru. Kita bagi perincian baru supaya kena dengan tema lah. Seperti apa yang dapat kita saksikan hari ini, Chanel? Ya, mungkin Chanel boleh kongsikan. Kalau kita lihat ini mungkin ada gabungan antara tradisional dan juga moden. Yes, tapi bagaimana sebenarnya ia ini boleh disesuai padankan mengikut majlis dan juga bentuk badan seseorang, Chanel? Okey, untuk design yang macam ni, okey, usually first thing first, bila klien datang kita akan tengok potongan badan pengantin dulu. And then akan suggest. Penting ya. Itu sangat penting sebenarnya. Dan daripada lepas kita lihat potongan badan pengantin, baru kita akan suggest design mana yang sesuai mengikut potongan badan beliau. Okey, so usually kita akan suggest apa yang paling sesuai, tapi sometimes pengantin kita diorang datang, diorang ada preference diorang masing-masing. Kita nak baju gini, tapi kita akan tengok as a designer kita akan advise and come out dengan something fresh untuk diorang. Okey. Dan mungkin bagi EE sendiri kan, tugas dan tanggungjawab tu besar. Dialah perunding perkahwinan, dialah koordinator perkahwinan, dia juga buat baju pengantin. Apa sebenarnya yang EE letakkan sebagai satu trademark bagi EE Bridal sendiri? Okey, actually bagi EE Bridal, kita menekankan kepada klien tu apa tema ataupun konsep yang nak ditonjolkan pada majlis tersebut lah. So jadi kalau macam kata dia nakkan konsep tradisional, so kita akan bawakan konsep tradisional tu sendiri masuk ke dalam majlis tu. Kita nak dapatkan ambience tu semua tradisional. Kalau kita lihat baju ataupun busana yang sedang digayakan oleh model kita ini daripada EE Bridal, ini antara orang kata baju ataupun gaya yang tak lekang dek zaman, yang daripada zaman dulu sampai sekarang masih lagi diguna pakai. Kalau kita lihat EE lebih menekankan konsep betul-betul tradisional. Mungkin EE boleh komen. Okey, untuk baju yang saya tampilkan kali ini sebenarnya memang betul macam dengan Fiza cakap tadilah. Maksudnya dekat situ kita terapkan elemen yang nampak betul-betul tradisional. Tidak perlu terlalu saran, very simple, elegan, nampak lebih menarik dan cantiklah untuk dipersembahkan kepada tetamu-tetamu yang hadir. Jadi EE Bridal ni lebih kepada elegan. Yang mengetengahkan konsep tradisional itu ya. Betul. Okey, kakak pengantin, Asmida sendiri pastinya melihat menyentuh tentang alam perkahwinan ini menjadi impian setiap wanita. Kalau Asmida sendiri nak menyentuh tentang busana Raja Sehari, apa mungkin yang menjadi pilihan Asmida? Okey, sebab saya memang sukakan sentuhan klasik. Jadi kalau saya pilih sentuhan klasik, saya akan memilih songket semestinya dan rekaannya saya rasa saya lebih suka kepada rekaan yang lebih simple. Okey. Walaupun
itu majlis Raja Sehari simple, tapi yang penting dia punya mungkin dia punya bidding ke detailing dia tu boleh menampakkan grand macam tu. Okey, kalau kita cakap tentang detailing ataupun simple tu, mungkin ada juga yang mungkin yang sedang digayakan oleh model EE ni. Apa konsep yang dibawakan ini dan adakah ini sesuai untuk majlis bersanding ataupun berinai? Sebab dia konsep moden sikit kan? Konsep yang macam kita tampilkan sekarang ni, kita lebih pada ke contemporary. Okey. Bermakna dekat situ kita ada elemen songket dan juga detailing di situ, di mana kita menggunakan songket itself bukan klasik punya, tapi lebih kepada modern touch. So sesuai untuk disesuai padankan untuk majlis perkahwinan lah. Kalau you pergi majlis untuk kerajaan yang lain, saya rasa orang lari kot. Lagi open house tak boleh. Sebab ya, betul. Okey, Tak sesuai. semestinya kita lihat setiap pengantin ni kadang-kadang cita rasanya berbeza. Dan apa yang ditekankan oleh Chanel sebentar tadi, yang paling penting kalau sampai dekat butik Chanel, tengok dulu bentuk badan. Lupa saya. Ini yang geruni. Sebab kadang-kadang impian tu besar Chanel. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya nak meyakinkan setiap pelanggan Chanel ini dari segi konsep yang bersesuaian dengan mereka? Apa yang Chanel utamakan? Okey, kita utamakan first thing first di Chanel Harum, kita utamakan potongan. So kalau macam orang yang kenal brand kita, dia orang tahu brand kita, macam Asmida pun pernah pakai, baju kita memang terletak betul di badan. So Nel akan suggest, Nel akan tengok bentuk badan klien and kita akan advise untuk badan gini, usually design gini yang sesuai. So daripada situ kita kena convince klien dengan design. So kita akan sketch. Kita akan tunjuk dua design yang berbeza. First apa yang mungkin dia orang nak, second apa yang kita suggest. So bila dia orang dah tengok design tu, then only dia orang boleh imagine dan dia orang akan setuju dengan apa yang dia cakap. Tapi inilah juga yang digeruni oleh Raja Sehari kan. Kadang-kadang dia nak nampak cantik, tapi dalam tempoh masa yang terdekat tu tak mampu pula untuk mendapatkan bentuk badan yang digini oleh Preca Fashion. Jadi inilah bantuan yang mungkin dapat diberikan oleh seorang Preca Fashion melalui busana atau potongan itu. Mungkin anda boleh kongsikan. So usually kita tengok bentuk badan orang. Okey, banyak kali kita ulang bentuk badan. So kita akan cuba hide the flaws. Okey. So as a good designer ataupun designer yang bagus, kita akan cuba sedaya upaya untuk hide flaws and enhance benda yang paling cantik di badan orang tu. Maksudnya Contohnya? leher cantik. So kita enhance bahagian leher. Mungkin ada berperut, mungkin kita cover dengan peplum or detailing di bahagian perut. Something yang macam tu. Supaya fokus orang tu tak lari, tak tengok pada perut kita ke. Dia macam tu. Seperti apa yang digayakan model ini sebagai salah satu contoh Salah juga satu ya. contoh. Bagaimana pandangan Chanel sendiri? Warna juga memainkan peranan penting. Warna juga memainkan peranan. Okey, usually untuk nak nampak kurus, kita go for something darker. But Okey. untuk wedding selalunya kita guna warna-warna yang cerah, putih, off-white and pastel. So kita akan suggest pada bakal klien kalau nak warna gelap, go for something traditional. Okey. Pakai songket. Songket tu lebih indah kalau kita pakai warna-warna yang lebih mewah. Nampak mahal pun Nampak kan? mahal. Okey, tadi Asmida dah dengar EE dan juga Chanel kongsikan tentang busana mereka. Asmida pun dah cakap kalau Asmida ada keizinan ataupun diizin Tuhan untuk mendirikan rumah tangga nak konsep klasik dan tradisional juga. Tapi dari segi warna pula, apa warna kegemaran Asmida sendiri? Saya suka warna-warna yang lembut dan saya tak kisah kalau pergi ke warna macam lilac ke ataupun soft yellow ke, saya tak kisah. Yang penting warna tu lembut dan rekaannya simple macam tu. Dia ada calon? Okey, EE sendiri kan bagaimana pula melihat kepada pentingnya sebab EE juga secara langsung terlibat untuk dekorasi pelaminan dan sebagainya. Warna busana juga tidak bolehlah sedondon dengan pelaminan. Nanti dapat kepala pula EE tu ya. Baju tak nampak. Tengok mana ni? Itulah. Bagaimana sebenarnya nak memastikan dari segi kontra warna itu pengantin lebih menyerlah. Okey, itu memang poin yang utama sebenarnya kalau dalam nak merealisasikan suatu majlis tu. Because warna tu memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Especially bila berada di pelaminan. Okey, macam hari ini kita gunakan tema warna hijau. Okey, jadi jangan sesekali pakai warna hijau juga bagi pengantin. ya, pengantin. Awas. Memang kita tak galakkan sangat-sangat. Okey. Because
Because kalau you pakai warna hijau, dia akan tenggelamkan you di dalam pelamin tersebut. Jadi macam hari ini kita tunjukkan pelamin warna hijau dan pengantin berwarna merun ataupun merah. So dia akan timbul macam Fiza pakai sekarang. Kalau lihat daripada segi mata mata kamera pun sendiri akan nampak menonjol pengantin Menyerlah, tersebut. Maknanya yang duduk sebelah saya mak pengantin. Mak pengantin. Sekejap, dia dekat belakang kita lagi. Ada dah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang warna tu tadi kan, kadang-kadang kita ada keinginan, contoh kita ada kegemaran warna kita sendiri. Katalah kita sukakan warna merah ataupun warna kuning. Tetapi sebenarnya mungkin tone kulit kita ataupun rona kulit kita ni tak bersesuaian dengan konsep ataupun dengan warna yang kita impikan tu. Adakah kedua-dua mereka ni akan boleh membantu untuk memberitahu kepada bakal pengantin apakah warna yang bersesuaian? Tak sesuai warna kuning ni macam mana? Jadi pengantin yang datang ada juga yang request colour yang agak vibrant and kurang sesuai dengan skin tone diorang. Tapi apa yang saya suggest, kita akan bawa fabric swatches and kita akan letak pada kulit diorang. And then daripada situ, macam contoh warna kuning, kita ada few range of yellow. So daripada situ kita akan matchkan yang mana paling sesuai. So pengantin happy, kita pun happy. Tapi sebaiknya bagi saya, baju wedding should be timeless. Warna-warna yang timeless. Kalau Chanel boleh kongsikan, ini sesuatu yang berbeza. Sebab kalau kita lihat selalu songket itu pastinya sedondon, senada. Tapi ini ada dari segi rekaan yang menunjulkan kecantikan busana itu sendiri, ada kontranya sendiri. Betul. Okey, untuk konsep baju ni kita inspired by baju kurung Johor, kain kotak-kotak kita panggil, dipadankan bersama kain yang polos. Daripada situ kita cuba nak tekankan kecantikan fabric tu sendiri. Sometimes fabric dah cantik, kecantikan fabric tu hilang di sebalik baju. Macam baju yang Nel buat ni, kita nak tunjuk fabric kotak something different yang boleh bagi new idea pada bakal pengantin kita. Tak semestinya songket tu coraknya bunga tabur je. Okey. Dan mungkin boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kalau kita lihat untuk baju pengantin ni, kita boleh katakan ini konsep yang lebih simple sikit lah. Less is more macam zaman 2020 ni kan. Betul. Tapi apa yang diketengahkan dari segi penggunaan headgear dan juga aksesori. Bagaimana ia juga memainkan peranan untuk menaikkan lagi seri sesuatu busana itu? Okey, penggunaan headgear ataupun aksesori dia menambah kepada mood tradisional tu sendiri. Sometimes tema dah tradisional, kita tak pakai headgear. So dia macam makan nasi tak ada lauk gitu, dia macam tak lengkap. So aksesori adalah sebagai pelengkap gaya untuk mengembalikan kembali kecantikan busana tradisional kita. Okey. Pandangan Ii sendiri, bagaimana aksesori ini membantu lagi untuk menyelahkan keserian seorang pengantin? Okey, aksesoris kalau contohnya kita buat majlis tu adalah berkonsepkan moden. Okey. So mungkin penggunaan aksesoris tu memang minimal. Okey. Tapi sekiranya majlis tu adalah berkonsepkan tradisional, mungkin kita perlu menggunakan aksesoris yang lebih mampan. Okey. Biar nampak orang kata. Nampak. Kalau tak nampak juga tak tahu dah. Kan? Sebelum nak tanya kepada Asmida kan, nak tanya juga kepada Ii sekali lagi. Kadang-kadang kita ni cakap tentang aksesori, kita fikir tentang pengantin perempuan je. Tapi janganlah pula kita lupakan tentang pengantin lelaki. Kita asyik ikut pilihan kita je. Pasangan kita belum ada. Kita tak fikirkan. Okey, pengantin lelaki pun kadang-kadang ada yang setengah-setengah. Lelaki ni dia tak nak menggunakan aksesoris yang terlalu sarai. Jadi kita minimalkan dia. Okey, itu lebih baiklah sebenarnya. Tapi kalau sekiranya penggunaan aksesoris itu diperlukan untuk sesuatu busana tu, jadi kita masukkan saja. Contoh macam dengan yang kita akan tampilkan sebentar lagi. Okey, sebenarnya yang lelaki ni lebih kita fokuskan kepada baju tu sendiri. Bukan aksesoris tu. Maksudnya tanjak tu mungkin diletakkan dengan Brooch. Betul ada, kita mungkin, panggil apa tu? Kita panggil Doko. Doko. Doko juga untuk lelaki. Ya, betul. Okey. Okey. Asmida sendiri kan, bila bercerita, Asmida pun dah kongsikan suka yang simple, suka yang tradisional. Tapi kalaulah ditakdirkan nanti bila bertemu jodoh, pastinya ibu bapa kita lah terutamanya akan ada macam-macam impian nak konsep itu, konsep ini. Adakah sebenarnya Asmida tak kisah sebenarnya kalau untuk nikah konsepnya berbeza, untuk perkahwinan konsepnya berbeza, sebab kadang-kadang ada setengah orang dia fikir satu majlis selesai semua. Betul. Kalau Asmida sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau fikir satu majlis selesai semua tu, itu adalah saya. Sebab saya kalau boleh nak sesimpel yang mungkin. Tapi kebanyakannya mak dan ayah kita ada permintaan mereka juga kan. Jadi saya tak kisah kalau ada lain-lain konsep. Maknanya kalau masa menikah, maybe kita pakai putih ataupun lebih moden sedikit, ke baju kurung moden ke apa ke. Tapi bila yang pentingnya masa resepsi tu,
mestilah mengikut apa yang saya inginkan dan juga insya-Allah suami. Dia nampak dah bayang-bayang kat situ tapi sama-sama. Sama-sama. Seperti apa yang kita lihat sekarang ni, pasangan pengantin yang kita raih sebentar tadi. Cantik sangat persalinan dia. Mungkin boleh kongsikan. Okey, untuk yang kali ni songket kita tampilkan dia lebih kepada corak yang 3D. Okey, bermakna songket tu lebih menyerlah, okey, nampak dia punya segak dia tu pengantin bila pakai busana tersebut. Terletaklah orang kata kan. Tapi sebelum kita nak berehat seketika, Rina pula. Kalau Rina apa warna busana Rina? Macam mana? Okey, saya ni orang yang paling selamat lah. Saya suka warna-warna seperti warna tanah dan sebagainya. Tapi untuk sesuai dengan kulit saya, kita serahkan pada Chanel dan Ii sekejap lagi. Okey, sebab kita nak rehat lagi sikit. Okey. Kalau Fiza saya dah tahu dah warna dia. Warna apa? Sekejap lagi saya kongsikan. Okey, kita nak tanya warna apa? Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di WHR Extra. Jangan ke mana-mana.